Assalamualaikum semua, welcome to my channel. Aku nak cakap thank you lah kepada semua yang telah subscribe, like kepada channel aku ni, and kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga like. Aku nak cakap thank you so much for your support supaya channel aku ni boleh berjaya dekat YouTube. Dan untuk hari ni guys, dia agak special sikit lah bagi aku sebab tanpa aku sedar aku dah achieve something lah. Bukanlah achievement yang besar pun, tetapi sepanjang aku buat YouTube ni, video demi video, konten demi konten, cerita true crime semua yang aku buat kan, collaboration dengan collaboration semua, pejam celik, ini video hari ni adalah video yang ke 100 guys. Aku macam mat 100 video mat. 100 kali aku dah membebel depan kamera kan, daripada dulu kan, video the first few video, alamak sopan dia, dahsyat betul lah. Ok, tapi dia punya proses kan untuk ke video ke 100 ni memang banyak gila lah yang telah aku belajar Banyaklah aku belajar daripada YouTuber lain yang senior-senior kita orang semua, and then belajar daripada kawan-kawan YouTube bagai semua kan. Mereka telah memberikan aku banyak gila ilmu dalam bidang YouTube ni sebab ini adalah satu bidang yang memang menarik, tetapi adalah satu bukan bidang yang senang lah orang kata dia mengambil masa yang agak lama lah. Tapi yang mana dah famous tu, yang cepat gila boom tu, rezeki diorang lah. Okay, but the process is always there lah. Proses, effort, sacrifice semua ada dalam bidang YouTube ni dalam apa-apa kerja lah cerita dia. So aku memang banyak gila lah belajar macam-macam benda, and dengan the right circle, geng-geng seperjuangan YouTube lain dan juga penyokong ataupun supporters macam korang kan, memang aku respect gila guys. Aku memang hargai korang punya support sebab tanpa sokongan korang, aku rasa agak payah lah untuk aku sampai video yang ke 100 ni kan. Ok, korang yang sentiasa good job Nas, great job semua, keep it going semua kan. Korang lah adalah pembakar semangat bukan untuk aku je lah, untuk YouTuber yang lain jugalah cerita dia Sebagai content creator kat YouTube ni, kita orang jangan cakap thank you lah. Ok, kita memang hargai support korang, and memang amat-amat dihargai. Kita orang pun doa kat korang supaya korang semua dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Baru start tekak sudah kering. Alamak. So, untuk video ke 100 ni kan, adakah Nas Winchester akan membuat benda yang sama? What is the next plan? Itu beberapa soalan yang aku terima dan aku juga dapat beberapa permintaan dan juga cadangan lah untuk moving forward selepas video ke 100 ni. Orang tak tahu pun yang ini adalah video ke 100 aku, cuma mungkin ada asbab ataupun hikmah di sebalik semua video ke 100 ni kan. Aku diberikanlah beberapa permintaan dan juga cadangan lah, dan bila aku fikir-fikir balik kan, mungkin ini adalah masa yang sesuai lah untuk aku membuat kelainan ataupun perubahan dekat channel Nas Winchester ni selepas video yang ke 100 ni. So, apakah benda tu kan? Ia adalah satu benda yang aku tak pernah buat lagi guys dekat channel aku sendiri tetapi aku dah buat dekat channel orang lain. Korang pun tahulah, aku pun memang seorang true crime punya storyteller dekat YouTube ni. Bukannya besar, kecil lagi, tapi insyaAllah lah sedang membesar So, dengan perubahan yang aku nak buat itu adalah moving forward aku pun dah ada plan nak buat satu special segment dalam satu minggu ni, iaitu di mana aku akan menyampaikan kisah seram. Yelah, benda yang aku tak pernah buat kan. So, kalau let's say lah bila aku share kisah seram dengan korang kan, macam tak sampai, tak cakap semua kan, aku nak minta maaf Aku ni cerita pasal penjenayah dia kan, bukan cerita hantu-hantu ni kan. So, mungkin dia punya penyampaian tu mungkin feel dia a bit different ke apa kan. Daripada aku duk asyik marah-marah musibat serial killer ni semua, aku nak kena cerita pasal hantu pula. So, tengoklah, aku akan cuba yang terbaik lah untuk korang Whatever it is, semua yang kita orang buat ni, kita YouTuber ni buat adalah untuk korang semua. Okay, sebab korang lah yang tengok, korang dah yang tekan butang like, dislike ke, subscribe ke, unsubscribe ke, kita hargai lah korang punya support Okay, so yes, untuk video yang ke 100 ni, aku akan belanja korang lah satu kisah seram. Dan ia adalah satu pengalaman aku lah yang aku pernah lalui. Tak lama lah,
tak berapa lama yang dulu lah. Okay guys, so macam biasa, nama aku Nas. Aku pun tak tahu storyteller apa aku nak cakap lepas ni. Let's go. Untuk kisah seram hari ni, aku just nak santai-santai je lah dengan korang Sebab yelah, aku pun tak ada prepare apa-apa benda macam ni kan. Aku just ingat je apa yang terjadi. Benda ni dia jadi dalam beberapa bulan yang lepas lah. Aku tak ingat sangat. Tapi yang aku ingat adalah ia terjadi pada hari Ahad. Sebab esok tu hari Isnin dan semalam tu hari Sabtu. Okay, basically ia terjadi pada hari Ahad lah, hari cuti. Hari cuti. Biasanya hari Ahad tu adalah hari free day aku lah. Okay, and then aku dapat call daripada member college aku ni. Member college lama lah. And dia ni memang setia dekat college tu Dia student kat sana, and then dia jadi lecturer tau. So dia jadi lecturer kat college tu. So basically college ni dia adalah satu college yang berada dekat Petaling Jaya. Memang aku tak boleh sebut nama dia. Dia pun minta untuk aku macam Nas, kau jangan cakap college aku ni kan. And also aku pun tak disebut nama betul dia. Kita panggil dia Fahan lah. Fahan. So Fahan ni dia lecturer tau dekat college dekat Petaling Jaya ni tau. So dia ni adalah lecturer hotel ke tourism macam tu lah kan. Hotel management macam tu lah. And ada masak-masak sikit, culinary kan. And aku pun buat course tu dulu. Okay, aku ada belajar masak-masak dulu lah, pasal hotel semua, pasal restoran semua. So hari Sabtu malam dia call aku and dia kata, Nas, kau boleh tak, since dia tahu apa aku ada buat fotografi, videografi kan, sebab dia ni selalu stalk aku punya IG tau. Dia selalu check gambar-gambar fotografi aku kan. So dia Roger. Dia cakap kat aku kan, weh Nas, aku nak minta pertolongan kau Nas. Aku macam apa benda lepas ni kan, minta duit ke? Tak, minta duit tak ada. Tapi dia kata tak ada. So dia cakap dia ada, kau tahu dekat apa, kalau course hotel management ke culinary ke apa kan, dorang sometimes dorang akan ada macam competition tau. Lama pula aku pegang cawan ni Diorang akan ada macam competition tau, masak-masak semua kan. Biasalah fine dining kan, diorang punya food memang cantik gila, diorang punya presentation, and then diorang punya, of course lah, dia punya rasa semua kenalah sedap kan. So akan ada competition tau. Tetapi pada time tu, dia punya plan time tu kan, dia cakap kat aku yang why dia minta pertolongan aku adalah untuk mengambil gambar dan juga video untuk produk makanan dia yang dia akan hasilkan semasa hari pertandingan tersebut tau. So aku macam okey lah, menarik lah kan. Aku cakap lah, aku pernah ambil gambar makanan semua kan, yang proper lah untuk cafe, restoran semua kan. So aku cakap, boleh tak ada hal. Dapatlah job guys, dapatlah duit tepi kan, nak bayar telefon ke, bayar bil bagai semua kan, dapatlah duit tepi sikit kan. So aku macam okey on, bila kau nak aku datang. Dan dia kata okey, dia punya plan is dia nak buat dia punya photoshoot untuk food product dia hari Ahad, hari keesokan hari lah. And then aku tanyalah pukul berapa kan. Aku nak kena check lah whether tengok-tengok kalau aku free ke tak free kan. And then dia kata dalam petang macam tu. Aku macam okey, cantik, petang kita boleh ni lah, tarik sampai malam kan. Sebab bila ambil food ataupun video untuk gambar-gambar makanan ni bukannya kejap tau, memang lama gila guys. Okey, sebab food pun nak kena bersolek kak, nak kena bagi cantik semua kan. And dia kata, okey Cun, aku cakap aku jumpa kau terus lah dekat college kan. Sedang kan kita datang pakai kereta sendiri lah kan, tak payah nak tumpang kereta bagai semua. And dia kata, okey ngam. So hari Ahad tu, hari Ahad petang tu aku dah siap-siap lah. Aku punya kamera, aku punya lampu yang besar ni, yang besar macam ni. Aku bawa bagai semua. Alhamdulillah. So aku bawa semua barang-barang aku, gears aku semua. Dan aku geraklah ke arah college tu. Pergi ke college tu terus lah. And then aku Roger lah je, Fan, aku dah on the way ni kan. Apa-apa Roger macam biasa lah kan. And then aku sampai sana dalam pukul 4.30 macam tu lah, lepas asar lah cerita dia. And then aku tunggu. Member tak muncul-muncul guys. Aku macam, sudah kena sidai pula. Kena game ni kan. Habis aku tak ada duit. Tapi tak apalah, dia cakap memang dia akan datang lah sebab yelah competition kot, yang takkan dia nak sidai aku kan.
So aku pun tunggu dalam sejam jugalah aku tunggu Pap nampak kelibat malaun musibat ni dia pun datang. Dia cakap, Nas, lama tak jumpa bro kan. Lama guys, memang lama gila tak jumpa dalam bertahun-tahun tau. So that's why bila je suddenly roja aku minta pertolongan tu yang cakap, kalau hang minta duit aku tak ada duit. Tapi kalau hang nak bagi duit aku on. Which is yes lah, dia nak bagi aku job kan. Aku pun dah lama tak ada job nak ambil gambar makanan, fotografi semua. So kita pun sampailah dekat college itu. Besar gila mat college dia memang besar lah, and banyak international student bagai semua. So dia cakap, okay jom kita masuk dekat entrance belakang, bukan main entrance tau. Sebab hari Ahad college itu dia punya entrance depan memang tutup. Guard memang takkan bagi masuk, melainkan macam dia ni lecturer, dia ada access lah, ada access card, and dia kata okay bayar, saya mau masuk pintu belakang. And guard tu pun bagilah. Ini macam biasalah, kena register bagai semua, masuk dekat belakang college tu. So aku bagi gambaran sikit lah. Dekat belakang college tu kan, dia adalah entrance untuk, sebab situ dia punya course hotel management tu kiranya macam agak the main course kat sana tau. So kat belakang tu dia punya entrance untuk lori-lori hantar stok semua lah, purchasing, receiving bagai semua dekat belakang sana tau. Okay, so dia pun bawa aku kat sana. Sebab dekat pintu belakang tu dia akan bawa terus masuk ke dekat dapur tau. Dapur yang memang nak prep semualah makanan semua kan. Sebab dekat college tu dia punya restoran, dapur semua kan, yang mana untuk budak-budak culinary nak masak semua memang dah tersedia tau. So fine, sampai sana and then kita masuk kat belakang tu. Memang cerita dia, aku boleh katakan dia punya vibe dia agak seram lah bila aku sampai tu kan. Macam memanglah belah depan college tu memang nampak cantik lah. Cuma dekat belakang tu biasalah kan, tak apa nak terjaga sangat. So macam kotor-kotor sikit lah kan. And then gelap tau. Okay, hari Ahad college tu tutup, tak ada kelas bagai semua. So memang gelap guys. Aku macam aku tak ada pun fikir yang bukan-bukan ni tau. Aku just alamak aku tak sedap lah pula kan. Dah lah kita berdua je kan. And then okay lah. And then dia kata kau okay tak Nas kan? Kau ada rasa apa-apa lain ke apa? Macam tak ada pun, macam biasa. Aku just tampak tempat yang gelap je lah kan. Pasal aku tanya kan. Lepas tu tiba-tiba dia cakap aku yang apa pun sebelum masuk bacalah doa dulu kan. Aku macam okay. Aku pun fine lah, aku baca doa semua kan, baca pelindung ke apa, kod-kod lah in case anything happen ke kan. Bukan benda-benda macam ni, takut tiba-tiba berompak ke apa kan. Kita pun tak tahu. So okay, masuk-masuk and then dekat entrance kitchen tu, korang tahu tak yang kalau dekat restoran ke kat bahagian dapur yang dia ada curtain yang diperbuat daripada getah kan, yang panjang-panjang kan. Ini akan ada aircon tiup-tiup kan. So basically curtain tu, sebab dalam kitchen yang dekat hotel ke apa kan, dia dalam kitchen ada aircon tau. So dengan benda curtain tu, dia akan menghalang daripada angin sejuk keluar tau. Untuk yalah, at least saving lah elektrik sikit kan. Okay, so macam benda biasa lah kan, benda tu ada. And then kita masuk, and then dia punya kitchen tu memang gelap, aircon semua tak pasang lah. Yalah, siapa yang nak pakai kitchen hari Ahad kan, college pun tak buka kan. Melainkan malaun ni lah pada hari tu juga dia nak buat kan. Tapi nak buat macam mana, dia lecturer kan. So okay, dia pun bawa dia punya barang-barang semua yang nak masak bagai, and then dia masuk kitchen, dia ambil barang-barang semua. Dia cakap okay Nas, jom kita masuk dekat kitchen yang kita nak buat prep and also untuk photoshoot bagai semua. Okay, dalam kitchen tu besar tau, cuma diorang dipecahkan section by section tau. Pastry, Malay kitchen, Chinese kitchen, Indian kitchen, dessert kitchen, semualah benda-benda macam tu lah. So dia kata kita pergi inilah Nas, kita pergi masuk dekat kitchen yang paling kecil lah, senang sikit kan, tak payah nak ni kan. But then aku cakap kecil okay, tapi elok ambil yang besar. Sebab ya dengan kamera, equipment bagai semua kan, dengan perkakas si dia ni nak pakai semua kan. Lecturer pun tak tahu, aduh hai, aku pun jam guys time tu So dia kata, oh betul juga cakap kau Nas kan, tak tahu pula kau bijak kan. Macam Hanat mat. Okay, aku pun cakap okay jom kita masuk dekat main kitchen. Besar gila mat, memang besar, aku boleh katakan besar. Besar lah boleh kata So okay, dah masuk tu, kita set up. Dia cakap okay Fahan, kau setting barang-barang kau, aku setting aku punya kamera sebagai semua. And then kau letak mana barang-barang kau yang kau nak shoot, aku akan standby kat situ. So basically aku nak kena ambil gambar dan juga video tau. So okay fine lah, aku pun pacak aku punya lampu. And sebabkan nak ambil dia punya gambar dan juga video makanan dia tu, memang lampu semua nak kena tutup. Aku hanya nak kena mengharapkan lampu studio aku ni sahaja guys, so that dia boleh fokus hanya dekat produk itu tau. And lawa lah sikit kan.
Okay, so memang totally gelap gelita guys. Kau bayangkan gelap dia macam mana tau. Gelap dia macam kau masuk tempat indoor yang tertutup, tak ada tingkap pintu bagai, and tak ada lampu. Gelap dia macam tu, exactly Mat. Okay, kalau let's say lah dengan lampu ni kan, aku just boleh agak-agak dia, ada benda lah. Kalau ada benda lalu, memang ada benda lalu lah. Memang gelap lah cerita dia kan. Okay, so macam tu lah dia punya keadaan tau. Aku dah mula lah rasa berdebar sikit macam, yelah, aku pernah kerja kitchen dulu kan, and kitchen ni pun kadang macam-macam juga cerita dia guys. Memang scary Mat kadang-kadang Okay, so aku redor je Mat. Aku baca doa lah kan, sambil-sambil tu kan aku punya mulut pun berkumat-kumit cerita dia tadi tu. So dia pun setting, and then dia dah setting semua, and then dia ada lah nak kena masak-masak sikit. Dia masak, aku main video lah. Dia main video, gambar berapi bagai semua kan. Memang best lah, memang fun guys. Okay, memang aku enjoy gila buat job dia time tu. And okay, dah siap masak, alright, jom kita plating, letak aku punya produk dalam pinggan kau, kita buat cantik, kita shoot, kita caw scene. Member fast game Mat. Aku pun takut weh. Aku ni penakut guys. So okay, fine, buat. So sambil dia setting tu, aku dah standby kamera aku dekat angle mana yang aku nak ambil gambar makanan tu kan. Aku letak belakang, semua dah masuk plug semua bagai semua, dah cucuk, kamera dah standby on semua. And then first aku nak ambil video tau. Aku perlu ambil video dulu, and then last kali baru aku ambil gambar. So basically itulah aku punya flow bila aku buat kerja kan. So okay, aku pun tolong dia plating semua kan, sebab aku pun pernah belajar juga pasal plating ni. Aku tolong dia sak. And then si mangkuk ayam ni dia buat perangai aku tahu. Dia tiba-tiba macam bisik kat aku kan. Dia cakap, Nas, aku just nak bagi tahu kau lah kan. Aku pun tak naklah senyap je. Macam apa benda pula kau ni kan, Farhan kan? Kau jangan buat hang aku kan. And then dia kata, tempat sini boleh tahan tau. Aku macam, boleh tahan apa Mat? Boleh tahan, keras dia tau. Macam, sudah kau ni kan. Time-time macam ni lah kau nak bagi berita gembira macam tu kan. Lepas tu cakap, ya apa kes? Sebab dia kata, dia selalu masuk dekat kitchen ni seorang-seorang tau. Dia akan belajar masak, buat produk baru, buat menu baru untuk dia punya ni lah, knowledge dia sendiri lah kan. And then dia cakap kat aku yang minggu lepas aku masuk kat kitchen ni, dapur yang sama dia lah. And then dia kata, aku kena kacau weh. Aku kena kacau. And memang teruk lah aku boleh kata sampaikan aku tinggalkan semua barang-barang aku terus balik weh. Aku tak ada fikir apa. Aku pun macam, kau ni, apa benda yang kau kena kacau ni kan Fan? Dia cakap, dia pernah tu, dia tengah buat benda plating yang kita tengah buat ni. Dia tengah plating, and then pintu peti sejuk, kau tahu pintu fridge yang besar kan kat dapur kan, buka tutup tau. Dia terhempas tau, pam. And then member diam lah kan. Dia cakap, aku diam je Nas. Sebab yelah, dia pun tahu jugalah history, sejarah tempat tu kan. Lepas tu dia cakap kadang-kadang dia akan dengar bunyi makcik cleaner mop. Kau tahu lah bunyi orang mop yang kan, benda-benda macam tu kan. Dia dengar benda tu. And then oven terpasang sendiri Mat. Oven terpasang sendiri guys. Relax dia kata kan. Aku pun macam heran lah, macam uish, terus sangat tu. And then dia kata, itulah aku pun tak tahulah, sebab dia pun kerap pergi seorang kat tempat tu tau. So mungkin benda tu suka aku nak sakat ke apa kan. And then aku cakap dia, itulah yang kau pergi datang situ seorang dah buat apa kan. Bijak juga kau ni kan. And dia kata, itulah, tapi yelah aku nak buat kerja aku ni kan. And then malam sahaja yang dia free tau. So terpaksa lah, kalau sampai lewat malam lah cerita dia. Aku cakap, okay, tak apa, kita fokus yang kita buat sekarang ni, make sure semua ngap, so that kita punya kerja boleh lancar, boleh habis cepat, kita boleh balik. End of story aku cakap dia kan. Kita make it simple as pimple Mat, and very simple, tak payah nak rumit-rumit sangat kan. So lepas aku dah cakap macam tu, kita pun terus fokus dekat kerja kita. Dengan aku punya kamera dah standby, kita setting. Memang nak kena setting cantik lah, sebab bila gambar dengan video telah diambil ni, dia akan buat sebagai montage tau semasa pertandingan nanti kan. So memang nak kena lawa lah, sebab akan ada juri daripada negara luar, international semua kan. Dia punya college daripada luar semua akan datang tau. So memang nak kena bagi nampak cantik lah. So okay, dalam tengah buat-buat tu kan, aku tengah fokus lah kan, sebab nak kena bagi make sure everything, semua detail tu nak kena disusun dengan betul. Nak kena lah daging, sayur, whatever benda-benda tu kan, sos dia semua kan. Aku tengah fokus sekali Mat, pram, kuali semua jatuh Mat. Jatuh weh. Apa angin tak ada Mat. Langsung tak ada weh. Kau just bayangkan
prang jatuh. Aku terkejut lah cerita dia. Memang aku macam nasib baik tak terbarai makanan tu kan. Aku terkejut, Pan, apa benda kan. And dah tengah gelap ni guys. Korang just bayang dalam tempat yang sunyi macam tu and kitchen yang besar, bila benda-benda tu semua jatuh kan, dia pening kuat tak payah cakap weh. Memang terkejut weh, nak gugur jantung tau time tu Aku terus cuak gila mat. Memang berpeluh sejuk semua keluar kan. Aku terus macam, weh Fahan, kau biar betul macam ni kan jadi kan. Macam tu lah dia. Selak itu baru sikit tu. Baru sikit mat. Korang hajar betul kan. Aku macam kau ni kan, salah aku ambil job ni kan. Aku macam tak apa, kita settle secepat mungkin. Kita boleh causin balik dah settle kan. So kita pun sambung kerja. And then sambil buat kerja tu aku tanyalah dia, weh Fan, apa college ni kan ramai kan, budak-budak art semua kan, ramai dia fotografer semua, asal kau tak roger diorang je, takkan kau tak kenal kan. Dan dia kata, taklah diorang ramai lah, banyak job kan, lagi-lagi weekend ni ada banyak apa wedding shoot lah, itu shoot ini shoot bagai, buat YouTube bagai semua kan. Itu aku roger kau tu Nas. Aku macam okey lah, thank you lah kan sebab bagi aku job ni kan. Tapi tak apa-apa, nak manis lah cerita dia sekarang kan. Boleh pula semua kuali, pinggan mangkuk semua jatuh kan. Memang bersepah kan, pecah weh semua pinggan semua kan. Macam okey tak apa. So kita pun buat lah, buat. And then kan aku cakap korang kan, kita tak ada pasang lampu, tak ada pasang aircon kan. Tetapi yang aku heran pada time tu, berangin semacam mat. Dia berangin sepoi elok-elok tau. Macam kau boleh rasa angin dekat telinga kau, dekat tengkuk kau, macam orang tiup macam tu lah kan. Sikit-sikit dia, manja-manja punya angin kan. Aku rasa benda tu tau, aku tak tahulah, mungkin korang pernah terasa macam tu lah kan. Macam dalam bilik yang kosong, tak ada orang, kipas, aircon tak ada kan. Tiba-tiba ada dia angin tiup, relax ke, perlahan je. Time tu aku meremang weh, serius. Itu memang aku meremang lah. Lagi-lagi je lah, bila dah lama tak kena kan, tiba-tiba dia sampai macam tu, tak ada bagi salam ke apa, pisang mat. And then okey lah, and then aku tanya kat dia, Fahan, apa lagi yang aku pernah kena kat sini kan. Dan dia kata, nak nampak kelibat orang tu, orang ke bukan orang ke, itu benda yang biasa lah dia kata. Sebab dia kata tempat ni memang tak ramai orang. Lagi-lagi lepas PKP semua itu hari kan, COVID semua kan, memang tak digunakan langsung kitchen dekat bawah tu. Staff pun memang tak ramai turun kat sini, melainkan dia seorang sahaja yang kerap. Sebab dia fikir yang dia nak buat kerja dia nak fokus dekat dia punya, yelah, nak build up career dia kan, nak buat menu makanan semua kan. Dia memang terror lah bab macam tu kan. So macam aku je Nas yang selalu menghuni tempat ni kan. Tetapi dia pun lupa ada benda lain yang dah menghuni tempat tu kan. Tapi macam mana pun aku selalu fokus dekat kerja aku. Dia kata dia tak ambil pot pun lah. Awal-awal memang takut lah. Dia cakap macam dalam kitchen tu kan, dia kan kitchen kan diasingkan kan, and dia ada cermin tau. Cermin kat luar tu boleh nampak lah orang lalu lalang semua kan, masuk chiller, masuk freezer, orang hantar barang semua kan. Dia cakap banyak kali dia buat, dia buat dia punya, time tu dia buat kek tak silap aku, dia buat dessert kan, and then dekat depan dia tu, kat cermin tu, relax dia, ada seorang makcik duk perhati dia tengok. Aku cakap, aku tak boleh imagine kalau time tu yang kita orang tengah buat kerja tu, ada makhluk duk perhati kita daripada luar. Kalaupun lah security guard yang usah kan, memang aku pelangkung mat malaun tu tak boleh bawa main mat. Gelap gila guys tempat tu memang gelap gelita tau. Kau just imagine kalau lampu ni padam tak nampak apa-apa kalau aku nak cari si Fahan ni pun aku nak kena sepak-sepak dia, nak tahu dia kat mana kan. Itu betapa gelap ni guys. So okay, tak apa, kita pun shoot, kita pun dah standby nak shoot, macam dah ready semua kan. Aku macam okay, cantik. And kerja aku is, aku akan arahkan dia apa pun yang perlu buat, and then dia akan cakap lah okay ke tidak okay semua kan. Aku akan monitor tau, aku akan monitor. Yang peliknya yang aku terus terdiam. Aku terdiam tapi aku tak cakap kat dia tau. Sebab aku punya video tu, aku punya kamera tu, aku setting video tau. Okay,
So sambil dia buat-buat tu, dia buatlah, dia susun bagai semua kan, dia susun semua. Yang pelik guys, aku punya kamera tu tak tahu apa benda, tiba-tiba flash. Ibarat macam kamera tu daripada ambil video, dia ambil gambar guys. Flash weh. And then Fahad macam, lah kau ambil gambar ke? Sorry aku blok tangan. And aku macam, aku snap gila time tu Aku just tak apa, tak ada hal. Aku ni saja nak testing flash ni kan. And untuk flash aku tu, kalau yang korang tahu kamera ni kan, yang lampu flash yang naik sendiri tu kan, aku tak ada setting apa-apa tau. And aku secara jujur dia, aku tak pernah pakai flash tu. Dia ambil gambar. Aku memang cuak time tu. Aku cakap tak apa, teruskan lah. And aku nak kena record balik macam tu guys. Aku tak ada trigger, aku tak ada remote wireless yang boleh tekan kat kamera, tak ada. Kamera aku ni kamera lama guys. So aku tak ada whatever benda-benda macam tu yang boleh guna as wireless tau. Dia ambil gambar si Fahan dengan si makanan itu. Aku main cuak time tu Aku dah hampir lost sebab ialah agak-agak teruk gila kot. Sebab tiba-tiba kan nak ambil gambar kan. So okay, tak apa, dia buat semua. And then alhamdulillah semua okey pada time tu. Cuma yang tak bestnya, kita dah tengah nak siap bersih-bersihkan semua kan. Dia duk cuci-cuci pinggan semua kan. And then aku tolong angkat balik yang periuk, kuali semua jatuh kan. But yang pelik ni kan, semasa aku duk mengangkat tu, okay lah aku bagi gambaran dia punya periuk tu dia macam dekat hujung dinding. And korang just imagine lah, aku mengharapkan lampu ni je doh. Lampu ni dengan lampu phone aku tau. So macam aku duk kemas-kemas, tapi aku dengar macam bunyi tapak kaki orang berlari tau, dekat kawasan dalam kitchen kita orang tu. Dalam kitchen kita tu, dia ada satu meja panjang kat tengah macam island. And then satu lagi meja, satu lagi section berhadapan dengan cermin. Dekat situ lah kita buat shooting tau. And aku dengar tapak kaki duk berlari-lari dekat keliling meja tu tau. And then aku tak adalah tegur si Fahan ni. Aku tak ada macam, Fahan kau dengar tak? Tak ada. Memang aku takkan tegur lah. But bila aku dah kemas tu, aku dah kemas periuk, kuali semua tu, and then si Fahan ni dia dah cuci-cuci semua. Aku pergi dekat meja tu, dekat mana lampu kita tu lah kan. And then aku pandang dia. And then dia pandang aku. Dia boleh main-main mata belakang aku kan. Dia pun pandang aku. And then aku bagi signal lah. Aku angguk macam tu lah. And then dia kata, so basically dia dengar lah apa yang aku dengar kan. Aku macam okay, tak apa Fahad. Since kerja kita dah settle, kita sanggerak. So sambil nak keluar tu, agak jauh lah, nak kena jalan jugalah. Nak kena jalan sikit, and then nak kena lalu store tau. And then macam Fahan ni, aku tak tahu lah whether dia ada sixth sense ke, hijab dia terbuka ke, ataupun dia senang nampak ke apa. Macam aku tak. Aku perlukan isi dia nak nampak ataupun nak kena orang bagi signal kat aku lah. Baru aku tahu macam okay, benda ni ada. Mungkin kalau benda tu punya kehadiran tu aku boleh rasa lah. Okay, so sampai caw tu Fahan bisik kat aku, Nas, kau dengar something Macam yes, aku dengar. Aku ni susah nak dengar Fahan, tapi bila aku dengar tu, aku memang boleh confirmkan lah, betul aku dengar. Especially bila benda yang jarang sekali berlaku kat aku. And macam okay, aku faham. And dia tanya, kau dengar apa Nas? Aku je nak make sure whether aku dengar benda yang sama. And then aku cakap kat dia, aku dengar bunyi tapak kaki orang berlari Nas. Lepas aku macam pandang dia. Aku dengan secara confirm dia, betapa confidentnya aku cakap kat dia, macam bunyi tapak kaki. Aku tak tahu whether tapak kaki dewasa ataupun budak-budak ke apa, tak kisah apa-apa kan. Tapi tapak kaki Fan aku dengar duk pusing dekat meja island tu, dekat dengan meja yang kita shoot kau punya produk tadi. And then dia macam pandang kat aku, dan dia macam pandang bawah tau. Dia macam duk fikir tau. Macam okay. Memang macam jam tau. Memang macam kalau WhatsApp. Aku macam kau ni nak menakutkan aku ke apa kan. And then dia cakap, aku budget kau dengar benda yang sama macam aku dengar. Macam Fan, kau jangan main-main time ni kan, tak cantik mat. And then aku macam dah curious gila. Okay Fan, kau dengar apa time tu? Aku dengar suara perempuan macam bukan mengilai, bukan gelak,
Tapi dia macam bukan mengilai, bukan gelak, bukan menangis, tapi dia macam as though dia nak menegur kita. Bunyi halus je, bunyi halus dan sayu je. Macam minta tolong pun ada. Macam aduh Fan. Dan aku tanya dia, kau boleh tak buat bunyi tu? At least aku boleh sikit gambarkan kan. Lepas tu dia macam bodoh lah kau ni Nas kan. And then dia pun buat lah, dia buat macam aku tak tahu lah menangis ke apa, mengeran, sakit perut ke, cirit ke apa kan. Tapi dia kata, weh, suara dia beralun-alun weh, dan halus mat. And then dia kata, kau pernah dengar Ponti tak? Aku macam tak adalah dengar sebab aku tak pernah jumpa kan. Tapi dengar yang macam mana dia punya mengilai tu macam tu lah. Dia cakap, tak Nas, lagi halus weh. And benda tu bunyi dia macam teramatlah jauh, tapi still kedengaran. Macam dekat kitchen tu, kita dalam kitchen, dia dekat hujung sekali. Macam dia duduk perhati kita. Aku boleh rasa dia macam perhati kita Nas, sepanjang kita ada dekat sana. Aku macam aduh Fan, kau ni buat hal betul lah. Lepas tu okey lah, aku bawa barang-barang aku semua, kita caw dari situ. Kita caw dari situ, kita duduk kat luar. Member hisap rokok, aku hisap vape. Aku lepak je kan. Time tu security guard tak tahu ke mana dia pergi. Kita lepak lah dengan barang-barang semua aku tak tepi. Aku just okay, kita just lepak sini, kita cuba tenangkan diri, kita baca ayat-ayat suci Al-Quran semua, kita cuba tenangkan diri, InsyaAllah, dengan harapan benda tu tak ada ikut kita balik ke apa lah, sebab tak best lah. Okay, so kita berdua je dekat dapur tu kan, dekat kitchen yang besar gadabak tu, dengan tak ada orang, tak ada lampu bagai semua. Apa ni? So macam okay, kita cuba lepak sini kejap, dan kita recap balik apa terjadi kat dalam kitchen tu kan. And then dia pun borak-borak, and then si Fahan ni beritahu aku, macam ni lah Nas, the reason why aku panggil kau untuk shootkan aku punya produk ni, aku punya makanan untuk competition esok hari ni, sebab tak ada fotografer ataupun videografer yang boleh, yang nak terima aku punya permintaan ni. Macam pasal sebab diorang pun tahu pasal tempat dapur tu, dapur puaka tu. Sebab tu lah bila aku minta tolong diorang semua reject on the spot. Macam okay, diorang pernah kena ke? Dan si Fahan kata, ada yang pernah kena, tetapi ada yang tak pernah kena. Cuma diorang tahu apa insiden di sebalik semua kejadian kat dapur tadi. Ada sebab dia sebenarnya Nas, dia kata kat aku And then aku macam, oh ada sejarah ke? Sejarah yang boleh membuatkan tempat tu jadi, yelah, berpenghuni kan? Dia cakap ada. Dia kata dia boleh relate lah dengan suara perempuan tu. Ini dia punya anggaran lah, dia kata lah. Sebab dia cakap yang beberapa tahun sebelum itu dekat college tu, dekat residence kat area sana lah, area residence ke kelas lah, classroom kat sana kan ada bertingkat-tingkat semua kan. Ada kes ni kejadian bunuh diri. Bukan seorang, tetapi 2 orang. Dan salah satu daripada mangsa yang bunuh diri tu adalah seorang perempuan. Aku macam okay, faham. So aku tak tahulah, mungkin bagi aku lah Nas, suara yang aku dengar tu kok dia ke nak menjenguk ke, cakap hai, apa khabar guys, kan kita pun tak tahu. Cuma dia teringat yang aku cakap aku dengar pasal tapak kaki tu Keesokan hari tu dia masuk kelas macam biasa, dia dah lecturer kan, and then competition nak start. Okay, dia ada kelas pagi, competition tu bermula dalam pukul 12 macam tu. Cuma sebelum dia buat kerja dia macam ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya kat dalam kitchen tu So dia telah pergi ke security. Dia pergi ke security and dia minta CCTV footage yang berada dekat kitchen tersebut pada waktu kita berada kat sana, daripada petang sehinggalah malam, selepas maghrib nak masuk isyak macam tu, dalam keadaan yang tak ada orang, hanya kita berdua sahaja. So dia minta untuk security buka balik footage tu, and dia forward ke masa yang aku sedang kemas, dia sedang mencuci, and semasa aku dengar bunyi tapak kaki itu. Dan ini aku tak tengok lagi footage itu, ini dia bagi tahu aku. Pada awal dia memang tak nak percaya. Mungkin dia fikir Anas ni membongak lah, nak takut-takutkan aku kan. Aku macam fine, tak apa. But bila dia bagi tahu aku guys,
Aku cakap tak apalah Fahan, aku tak nak tengok footage tu, kau just cerita je lah kat aku aku just cuba bayangkan sendiri. So apa yang dia nampak dalam footage itu pada time tu, semasa aku tengah kutip kuali periuk semua bagai, tapak kaki yang duk berlari dalam dapur tu adalah tapak kaki kepunyaan dua orang budak, seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Dia tengah lari-lari sambil membawa dia punya mainan dia, tak tahulah toy bola ke apa, lambu-lambu macam tu, dalam keadaan tersenyum dan juga tergelak. Aku dengar aku macam aduh weh, takut gila weh. And time tu dia macam damn, betul lah weh cakap Nas, ini rupanya tapak kaki tersebut. Tapi and aku tanya dia, tapi yang suara perempuan tu kau ada nampak tak dia kan? Dia cakap itu tak nampak, somehow tak nampak Nas. Aku mengharapkan ada, at least adalah macam kata closure lah ataupun penjelasan kan. But dia kata tak ada, itu hanya sekadar bunyi yang ada. Tak tahulah, mungkin benda tu orang kata bila bunyi dia macam jauh, member tu dah dekat kan, kita pun tak tahu guys, mungkin dalam store ke apa ke kan. But ya, itulah guys, yang tapak kaki tu adalah kepunyaan budak-budak. Sejarah berkenaan dengan budak-budak tu aku tak tahu, mungkin apa-apa terjadi ke apa kan. But macam si Fahan cakap, terdapat kes bunuh diri lah yang telah berlaku dekat tempat tu So okay fine, lepas dah balik rumah tu, aku macam nak tengok balik footage video yang kita ambil tu, sebab malam tu aku nak kena cepat habiskan edit semua, sebab aku nak pass dekat dia so that dia boleh pakai untuk semasa waktu competition tu tau. Okay, so aku duk edit, video semua tak ada masalah, memang lawa gila guys, memang cantik, dia pun puas hati. And dia kata thank you so much Anas, kau tolong aku kan, walaupun kita terpaksa lalui benda-benda yang tak berapa enak pada time tu kan. Okay, cuma yang buat aku takut kan, bila aku tengok footage yang gambar dia diambil itu yang flash aku tiba-tiba terbuka tu kan. Apa yang aku nampak dalam gambar tu adalah apabila si Fahan ni dia tengah setting dia punya makanan tu, ada dua pasang tapak tangan yang sedang pegang pinggan yang si Fahan tu tengah buat makanan dia tu. Fahan tengah pegang makanan, contoh aku bagi gambaran Fahan tengah pegang makanan tu, yang ni kat pinggan tu dua pasang tapak tangan, bermaksud empat lah, bermaksudnya dua orang lah tangan budak. Probably itulah budak-budak yang duk berlari-lari tu kan. Mungkin diorang dah sentiasa memerhatikan kita lah pada time tu And gambar itu memang aku tengok, aku terus buang mat, tak ada cerita panjang weh. Which aku fikir sekarang sepatutnya aku simpan lah kan. Okay, tetapi aku jam aku terlompat mat. Okay, aku terlompat pada kursi aku macam shit, tak, aku terus delete. And memang menakutkan lah. Dan itu adalah salah satu pengalaman yang boleh tahan lah bagi aku dahsyat lah. Tapi menarik lah, dapat juga job kan, member bayar aku happy. Okay guys, so itulah kisah seram pertama aku dalam video yang ke-100 dekat channel Nas Winchester ni. Aku harap korang terhibur lah dengan kisah seram ni. Mungkin ada banyak kekurangan je lah, aku mana pernah cerita kisah seram kat channel sendiri kan. Sekarang collab dekat Santai Chill segmen semua boleh lah kan, macam borak-borak dengan orang kan. Tapi ini macam yalah first try aku, so aku dah minta maaf betul-betul lah kalau ada kekurangan ke apa kan. Kau boleh tinggalkan lah, whether korang suka ke tak suka ke apa kan. Thank you lah sebab sentiasa menyokong Nas Winchester sampai video ke 100 kan. InsyaAllah lah, another 100 to go, another 200, 300 to go. InsyaAllah kalau dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan. And aku pun looking forward juga untuk segmen yang baru lah, which is seram hari Jumaat tu yang aku nak buat untuk korang kan. Okay, kalau korang okay, cakaplah on ke apa dalam chat box ke apa kan. Aku just nak cuba buat a little bit different lah untuk korang, rather than yalah true crime, mestilah true crime guys, true crime storyteller ni kan. Okay, tapi aku just teringin lah share kisah seram kat korang kan. Seminggu sekali okay lah kot kan. Okay, lagi sekali guys, thank you, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Next premiere adalah true crime, and aku look forward untuk topik yang next aku cover untuk korang. And yes, stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum, bye bye.